Assalamualaikum dan salam hormat anda bersama saya Iza Isti Muhammad dalam berita tengah hari. Dan antara paparan hari ini, 55 masjid di Kedah ditutup, Terengganu jalankan disinfeksi di beberapa surau dan masjid di Kuala Nerus. Seterusnya semuanya sebentar saja lagi. Aktiviti keagamaan di 55 buah masjid dan surau yang berada dalam kawasan berisiko penularan wabak COVID-19 di Kedah ditangguhkan. Penangguhan aktiviti di kesemua masjid dan surau di dalam Kariah berkenaan berkuat kuasa semalam sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah, Muhammad Yusri Mat Daud berkata, keputusan tersebut dibuat bagi mencegah penularan virus berkenaan dalam skala yang lebih besar. Sebelum ini, 6 masjid di daerah Kubang Pasu dan 3 masjid di daerah Padang Terap serta surau di dalam Kariah berkenaan ditutup kepada semua aktiviti keagamaan bermula 2 Ogos lalu. Penutupan tersebut melibatkan sebuah masjid di daerah Kota Star, 39 masjid di daerah Kuala Muda dan 6 masjid di daerah Kulip. Turut ditutup 6 masjid di daerah Baling dan 3 masjid di daerah Yan. Tambah Muhammad Yusri, masjid dan surau terlibat perlu mematuhi ketetapan dan SOP yang dibuat oleh jabatan itu. Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu JKNT akan menjalankan proses disinfeksi ke atas beberapa surau dan masjid di daerah Kuala Nerus. Proses itu berikutan terdapat individu disyaki positif COVID-19 mengunjungi lokasi berkenaan. Pengarah JKNT Dr. Nur Azimi Yunus dalam satu kenyataan berkata pihaknya telah menerima makluman awal mengenai kes tersebut pada 18 Ogos 2020. Langkah proaktif diambil walaupun kes itu masih dalam ujian pengesahan di Makmal. Individu tersebut tidak bergejala dan mempunyai sejarah pulang bercuti ke Terengganu pada 30 Julai sehingga 15 Ogos 2020. JKNT turut membuat pengesanan, pengasingan dan ujian saringan ke atas kontak-kontak rapat. Penutupan diteruskan sehingga keputusan ujian pengesahan dan ujian makmal ke atas semua kontak diperoleh. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata walaupun pandemik COVID-19 masih terkawal, namun cabaran utama dihadapi ketika ini ialah mendapatkan kesepaduan dalam mengurus dan memerangi wabak tersebut dan ia memerlukan kerjasama semua agensi kerajaan dan penglibatan seluruh masyarakat dalam memastikan semua pihak tidak mengamalkan sikap ambil mudah dan alpa terhadap pandemik itu. Tegas beliau, kawalan sempadan antara kawalan paling penting dan perlu diperkukuhkan. Sementara itu, tumpuan pihak kini kepada mempertingkatkan keupayaan kesihatan awam iaitu mengesan dan menjejaki kes-kes positif. Di Malaysia kita berbeza dengan negara lain iaitu kes yang positif walaupun tidak ada gejala ataupun gejala ringan kita akan masukkan ke hospital. Jadi kita asingkan. Jadi dia tak diletak dalam komuniti. Negara lain mungkin yang tak ada gejala dia akan dikuarantin di rumah contohnya. Jadi kita tak mengamalkan perkara tersebut. Jelas beliau, setakat ini tindakan tersebut berhasil dan kerajaan dapat mengawal dan mengurangkan bilangan kes. Merujuk penularan wabak itu di negara lain, beliau berkata sikap ambil lewa dan alpa mengakibatkan pandemik tersebut merebak semula. Tan Sri Dr. Nur Hisham menjelaskan perkara itu dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Wilayah Persekutuan di Masjid Wilayah Persekutuan berlangsung meriah hari ini walaupun mengikut norma baharu. Berbeza dengan sambutan tahun sebelumnya, jumlah peserta dihadkan kepada 300 orang berbanding 1,200 orang pada tahun lalu. Dan selain itu, semua peserta perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Kita ikuti laporan wartawan Farhana Azwani Ismail. Sebelum majlis bermula, pihak masjid telah melakukan persiapan awal dengan menyediakan pelitup separuh muka, cecair pembasmi kuman, alat pengesan suhu,
kod respon pantas QR code dan juga proses sanitasi. Dia yang pertamanya bila ada program, sehari sebelum program kita akan sanitize dewan dan juga kawasan sekeliling mana orang ramai akan melaluinya. Norma baru ini satu perkara yang perlu kita fahami dan perlu lalui. Dan yang paling penting di dalam ada penjarakan 1 meter antara satu sama lain. Maknanya kalau di dalam dewan tu kita buat chair to chair 1 meter. Maknanya kita mengurangkan kerana apa? Memang kita boleh guna body to body, tetapi kali ini kita gunakan daripada kerusi ke kerusi 1 meter. Walaupun berdepan dengan ancaman COVID-19, para peserta yang hadir tetap bersemangat untuk mengimarahkan masjid dan menyambut kehadiran Tahun Baru Islam awal Muharram. Jadi dalam keadaan tersebut kita memastikan segala norma dan segala arahan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan harus kita patuhi, dan sudah semestinya sambutan pada tahun ini berbeza seperti mana sebelum-sebelum ini dengan tidak adanya perarakan, sambutan dan sebagainya. Namun dalam keadaan tersebut kita tetap berada dalam suasana yang meriah, yang kita rasakan perkara tersebut sesuatu yang baru bagi kita. Okey, walaupun sambutan kita agak berbeza dengan yang lepas-lepas, tetapi niat kita, nawaitu kita untuk tidak akan berbeza, tidak akan berubah. Kita tetap mempunyai niat yang sama untuk menjadi Muslim yang lebih baik daripada masa lepas dan akan lebih baik di masa akan datang. Mungkin setiap apa yang berlaku di dalam kehidupan kita pada hari ini sudah pasti ada hikmah setiap apa yang telah diujikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dengan norma yang baru ini sudah pasti kita mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan seperti biasalah, memakai pelitup muka dan juga mengambil suhu supaya gejala-gejala COVID-19 ini dapat kita elakkan supaya tidak rataian COVID ini dapat kita hapuskan sebaik mungkin. Antara pengisian sambutan Ma'al Hijrah di Masjid Wilayah Persekutuan hari ini ialah ceramah khas Ma'al Hijrah oleh Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Luqman Abdullah, penyampaian anugerah dan sijil, tayangan video dan pelancaran pelan peimarahan masjid. Walaupun sambutan tahun ini berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya, namun diharapkan dengan semangat dan juga pengajaran Ma'al Hijrah dapat memberi pengajaran kepada kita khususnya dalam menepani cabaran wabak COVID-19. Kepada seluruh umat Islam di Malaysia, selamat menyambut Ma'al Hijrah. Farhana Azwani Ismail, Berita RTM. Umat Islam di Kedah diingatkan mengambil iktibar daripada hijrah Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki keadaan diri, keluarga dan masyarakat daripada sebarang kerosakan, perpecahan dan juga pertelingkahan sesama Islam. Selain itu, mereka perlu mencari penyatuan bagi kepentingan ummah dan juga berhijrah meninggalkan kepentingan diri. Dan menurut Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur, dalam kenyataannya berkata, episod baharu pengembangan Islam seharusnya menjadi kekuatan umat Islam di negara ini dan di Kedah khususnya. Beliau turut mengajak semua masyarakat di Kedah tanpa mengira agama dan juga bangsa agar bersatu dan terus mengukuhkan perpaduan. Untuk kembali mencari penyatuan, sama-sama berkorban, berhijrah, meninggalkan kepentingan diri, mengutamakan kepentingan orang ramai, melihat kepentingan ummah lebih besar daripada diri sendiri, untuk melihat negeri ini lebih maju dengan penyatuan dan perpaduan daripada kita berundur ke belakang akibat kita berpecah belah. Beliau bercakap kepada media di Alustar selepas sambutan Ma'al Hijrah 1442. Masuk. Mac. Tadi bos ni ada dokumen nak minta bos sign. Okey. Macam mana balik kampung hari tu? Okey. Okey. Okey sangat. Meriah. Ni cuma alang-alang tu kan nak tanya sebab ni bulan kebangsaan. Kita dekat pejabat ni tak ada program nak buat ke bos? Kebetulan saya ada bendera ni. Minta tolong awak pasangkan dekat semua meja dalam pejabat ni. Boleh? Okey, boleh. Beres bos. Dah halang-halang aku jumpa korang kat sini. Aku nak bagi bendera ni seorang satu. Tadi bos dah pesan minta korang pasang dekat meja masing-masing. Nak buat apa dengan bendera ni? Apa punya soalan kau tanya ni, Kamal? Kamal.
Kau boleh tanya nak buat apa? Dah lupa ke yang ini bulan kebangsaan? Sebab itulah bos bagi bendera ni kat kita. Yelah Kamal, aku tengok kau ni langsung tak ada semangat nak sambut bulan kebangsaan ni. Yang kau tahu main game 24 jam. Alah, kau nak cakap pasal bendera ni. Kat dataran Merdeka tu ada bendera besar. Jangan kata meja-meja office. Dia boleh bungkus satu office ni. Kan? Dataran Merdeka yang dia bagi contohnya. Itu simbolik di situ. Yang ini, yang bos bagi ni untuk kita masing-masing. Letak di meja masing-masing. Tanggungjawab kita. Tunjuklah yang kita ni rakyat Malaysia yang bersemangat. Semangat kena. Tak payah. Baik kita semangatkan badan kita ni. Lagi ada hasil. Apalah kau ni. Tak apalah. Yang penting tanggungjawab aku nak bagi bendera ni kat korang dah selesai. Nanti kalau bos tanya kau tak buat, pandailah kau jawab dengan dia. Betul? Okey. Alamak, kenapa semua masih terjaga depan pintu ni? Ni bos, kami semua tadi duk bincang pasal ni jalur gemilang yang bos bagi ni. Kawan ni bos, ada je tak kena dengan dia ni. Betul tu bos. Saya dah bagi tahu dia. Pasang bendera ni kat meja. Barulah nampak semangat kita nak sambut bulan kebangsaan. Kamal. Kecil besar saya tengok perangai awak ni. Kalau suruh main game, semangat. Jalur gemilang ni Kamal, lambang kemegahan negara. Kita sebagai rakyat Malaysia ni kena kibarkan jalur gemilang semasa sambutan hari kebangsaan ni. Faham ke tidak? Lain kali tempah baju awak semua tu corak jalur gemilang. Bertemu kembali. Bermula hari ini, Perkhidmatan Bas Percuma Pengangkutan Awam Johor (PAJ) dibenar mengambil dan menurunkan penumpang di Woodlands, dan perkhidmatan itu bagi membantu pejalan kaki yang merentas sempadan menggunakan skim laluan hijau timbal balik RGL dan peraturan ulang alik berkala PCA di Tambak Johor. Pengarah Imigresen Johor Baharudin Tahir ketika dihubungi memaklumkan persetujuan bersama itu dicapai pengurusan Kompleks Imigresen, Kastam dan Kuarantin CIQ Bangunan Sultan Iskandar BSI Johor Bahru serta pihak berkuasa Imigresen dan Pemeriksaan Singapura ICA Woodlands. Perkhidmatan bas percuma itu bermula 7.30 pagi hingga 6.30 petang. Ia melibatkan 11 kali perjalanan setiap hari dengan kekerapan setiap 1 jam. Pengguna dinasihat patuh prosedur operasi standard ditetapkan semasa menggunakan perkhidmatan bas dan hanya dibenar menaiki bas di lokasi ditetapkan. Sebelum ini, Kerajaan Johor melalui PAJ menyediakan perkhidmatan bas percuma itu bermula Isnin lalu di mana penumpang diambil dan diturunkan di garisan sempadan Tambak Johor sahaja. Kedah akan mengadakan rundingan bersama Kementerian Pengangkutan Jumaat ini berhubung pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim KXP dan pembesaran lapangan terbang sedia ada. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur berkata rundingan ini perlu bagi memastikan pelaksanaan KXP dilaksanakan secepat mungkin. Berikutan itu, kita akan menghadapi masalah pelaksanaan KXP. Dan kita akan pergi berbincang, berunding dengan MOT pada hari Jumaat ini untuk memastikan pembinaan KSP dapat dilaksanakan secepat mungkin tanpa mengabaikan keperluan kepada NASP yang akan dilaksanakan oleh MOT. Beliau bercakap kepada media selepas mesyuarat Esko di Alostar, kajian mengenai pelaksanaan KXP telah dijalankan sejak 2012 namun tertangguh akibat Pelan Strategik Lapangan Terbang Negara NASP. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 2 Johor berjaya merampas 20 kotak minuman keras di Anggar bernilai RM33,813 termasuk cukai yang ditinggalkan dalam sebuah kereta di tepi Jalan Lebuh Raya Tanjung Pelepas Johor Bahru petang semalam. Komander PPM Wilayah 2 ACP Muhammad Zailani Abdullah dalam kenyataannya memaklumkan pemeriksaan terhadap kereta tersebut menemui 20 kotak mengandungi pelbagai jenis minuman keras. Kereta tersebut dipercayai ditinggalkan di tepi Jalan
berjalan selepas suspek menyedari kehadiran pihak berkuasa. Nilai keseluruhan rampasan termasuk cukai dan juga kereta dianggarkan berjumlah lebih RM53,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Keluar seawal pagi untuk mengelak di Kesan dan menggunakan tontok untuk lolos antara taktik beberapa syarikat pengangkutan yang menggunakan kenderaan perdagangan membawa lebih muatan. Namun mereka tidak dapat mengelak daripada digempur JPJ Selangor dalam op tutup bermula awal pagi dan berakhir petang tadi disertai lebih 70 penguatkuasa. Laporannya bersama Siti Farah Nadia Fazlun. Operasi tertumpu kepada 5 kawasan iaitu di Bukit Ceding, Hulu Langat, Sepang, Matang Pagar dan Rawang. Ini merupakan sebuah lori yang telah ditahan oleh pihak JPJ untuk dikenal pasti sama ada ia membawa melebihi muatan ataupun tidak, dan bagaimana pihak JPJ hendak mengenal pastinya adalah dengan menggunakan kaedah plat ini di mana tayar lori akan melalui plat ini dan bacaan nilai berat kenderaan itu akan tertera di sini. Ketua Bahagian Penguatkuasa JPJ Selangor, Muhammad Hafiz Usman memberitahu siasatan dan hasil timbang mendapati lori yang ditimbang melebihi 100% daripada had yang dibenarkan. Untuk lori yang kita tahan ni, sebenarnya banyak kenderaan yang kita tahan, tapi sebagai contoh lori yang kita tahan ni, apa yang kita dapati setelah proses timbang, apa yang kita dapati berat yang dibenarkan sepatutnya 21,000 kilogram ataupun 21 tan, tapi selepas hasil timbangan mendapati sebanyak 32,480 kilogram ataupun 32 tan dan lebihan sebanyak 11,480 kilogram, iaitu peratus dari segi peratusan sebanyak 54%. Sepatutnya dia kena bawa 2 kali trip ataupun 1.5 trip, tapi dia bawa dalam 1 trip saja. Maknanya lebihan ni 50% lah. Lebihan ni kita kira daripada setiap ganda tu lah. Jadi itu antara kesalahan-kesalahan yang kita kesan lah untuk kenderaan ni. Semasa operasi dijalankan, kehadiran tontor dapat dilihat di sekitar lokasi bagi mengintip pergerakan kenderaan penguatkuasa. 365 buah kenderaan diperiksa dan 246 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan lain. Siti Farah Nadia Fazlun, Berita RTM. Rang Undang-Undang Suruhanjaya Bebas Aduan Salah Laku IPCMC akan diganti dengan yang baharu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Taqiyuddin Hassan berkata ia akan dibentangkan di Parlimen 26 Ogos ini. Nama dia lain sikit. Apa yang lain? Fungsi dia sedikit berbeza lah daripada IPCMC sebab IPCMC tidak diterima secara keseluruhan oleh warga polis. Jadi telah pihak kerajaan, khususnya Kementerian Dalam Negeri, bukan lagi Kementerian Undang-Undang. PCMC dulu di bawah Kementerian Undang-Undang, tapi akta baru ni ataupun komisen yang baru ni di bawah KDN direct. Jadi macam KDN lah yang akan bentang. KDN akan bentang. Pada 26 Ogos first reading, 27 tu second reading. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan watika pelantikan Pesuruhjaya Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan di Putrajaya. Pembentangan Rang Undang-Undang IPCMC 2019 ditangguhkan pada persidangan Dewan Disember lalu untuk penambahbaikan hasil pandangan daripada pihak berkepentingan. 11 Ogos lalu, Ahli Parlimen Blok Kerajaan menyentuh perkara itu dalam perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan Kurungan 2019-2020 meminta kerajaan menarik balik Rang Undang-Undang IPCMC yang turut dianggap sebagai penganiayaan terhadap pasukan polis. Baiklah saudara, sebentar tadi telah masuk fardu zuhur bagi kawasan wilayah persekutuan dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
Platform perniagaan secara dalam talian dapat mengurangkan kos operasi sesebuah perniagaan sekaligus mengurangkan harga untuk dinikmati pengguna. Namun jelas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Alexander Nantalinggi, tahap kemampuan dan kecekapan pemain industri e-dagang di negara ini masih tidak dapat menangani peningkatan trend baharu itu. Jelasnya hasil kajian pasaran bagi industri borong dan runcit dijalankan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC itu juga mendapati golongan peniaga dibebani pengenalan cukai digital, isu infrastruktur selain berdepan kesan pandemik COVID-19. KPDN HEP dan kementerian berkaitan katanya memandang serius dilema yang dihadapi peniaga dan bekerjasama rapat untuk menangani masalah tersebut. These are basics challenges and being looked into, yeah. But more than that, I think where facilities are already in place, now is to provide and to see and look at as to how we can enhance the potentials of e-commerce opportunities. So this is also very important. We cannot wait until the rest of the country has caught up, because there's already definitely a gap, yeah. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Kajian Pasaran bagi Industri Borong dan Runcit dijalankan MyCC di Ibu Negara. Kajian tersebut dijalankan untuk memahami struktur pasaran dan menilai aktiviti pasaran bagi mengenal pasti sebarang perlakuan anti persaingan dalam perdagangan borong runcit. Menteri Luar Arab Saudi Putra Faisal Farhan Al Saud menolak kesepakatan yang dilakukan Emirat Arab Bersatu UAE untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Tegasnya keputusan tegas itu sehingga isu Palestin diselesaikan. Arab Saudi mahu negara Yahudi itu menandatangani perjanjian damai yang diakui secara antarabangsa dengan Palestin. Menurut Putra Faisal, perdamaian harus dicapai dengan Palestin berdasarkan perjanjian antarabangsa sebagai prasyarat untuk sebarang normalisasi hubungan. Di tebing barat, ratusan penduduk Palestin mengadakan tunjuk perasaan menentang UAE sebagai negara teluk pertama yang menormalisasikan hubungan dengan Israel. Keputusan itu turut memberi tekanan kepada negara Arab lain termasuk Arab Saudi untuk melakukan perkara sama. Perdana Menteri Palestin Muhammad Satayeh yang menyertai demonstrasi lebih 2,000 orang di kampung Turmushaya, tebing barat berkata jalinan hubungan Israel dan UAE yang kaya dengan tenaga mencetuskan kemarahan rakyat Palestin. Beliau turut juga mengulangi kritikannya terhadap pencerobohan di tebing barat yang tidak sah. Katanya setiap normalisasi hanya akan menghalalkan pendudukan Israel di wilayah Palestin. Di sebalik tragedi letupan besar dekat Pelabuhan Beirut yang meragut 180 nyawa dan mencederakan lebih 6,000 nyawa, ramai yang berpendapat kejadian itu perlu dijadikan satu titik transformasi politik dan ini berikutan kelemahan politik, ekonomi dan ketidakstabilan negara itu. Bagi salah seorang mangsa, Firas Hamdan yang juga seorang peguam, kecederaan di dada akibat letupan itu menyebabkan dia terpaksa menjalani pembedahan jantung dan hanya sedarkan diri 3 hari kemudian.
Bagi Firas yang juga salah seorang gerakan anti kerajaan, kejadian tersebut memaparkan kelemahan kerajaan. Beliau menuduh ia satu cubaan untuk membunuh orang awam dan menutup mulut mereka daripada mengkritik kerajaan. Bagaimanapun tegasnya tindakan itu tidak akan berhasil. Ia turut diakui seorang doktor yang juga anggota sebuah badan NGO The White Coats yang secara sukarela merawat anggota kumpulan berhaluan kiri. Beliau mengkritik dasar kerajaan yang lebih kerap menggunakan pendekatan drastik, menembak dan menahan penunjuk perasaan, sedangkan pada masa sama paras kemiskinan rakyat di Lubnan semakin memuncak. Menurut Suruhanjaya Ekonomi dan Sosial Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk Asia Barat ESCWA, 55% penduduk di negara itu kini terperangkap dalam kemiskinan. Kadar itu meningkat 2 kali ganda berbanding 28% tahun lalu. Sementara itu, Jumaat lalu Lubnan memulakan sekatan pergerakan selama 2 minggu akibat COVID-19 dengan jangkitan dilaporkan melebihi 10,000 kes dan lebih 100 kematian. Inisiatif Prihatin Sukan IPS 2020 disambut baik Presiden Majlis Paralimpik Malaysia Datuk Seri Megat Syariman Zaharuddin dan beliau berharap agar dana yang diberi digunakan sebaik mungkin. Beliau menyeru persatuan dan kelab sukan serta rekreasi membuat permohonan dan memastikan dokumen permohonan adalah lengkap. Saya mungkin kalau boleh ada dokumen yang tak mencukupi atau apa yang perlu disubmit tu kita submitkan kepada kementerian dan saya rasa mudahkan kerja pihak kementerian KBS dan juga bila kita mudahkan senanglah dapat dana tu. Tapi ada yang tak, kalau mungkin tak dapat tak layak, it's okay, kita cuba lagi, kita try next May package. Skuad bola sepak bawah 19 tahun negara mula memperlihatkan perkembangan positif dalam kalangan pemainnya. Namun beberapa posisi harus diperbaiki selepas mereka tumpas kali kedua di tangan pasukan Liga Perdana Selangor 2-4-0. Beraksi di padang yang basah sedikit mengganggu rentak permainan kedua-dua pasukan. Namun Selangor 2 berjaya melalui jaringan pada minit ke-15 oleh pemain sayap kiri Saravanan Tirumurugan hasil keadaan kucar kacir di depan pintu gol bawah 19 negara. Keputusan kekal sehingga tamat separuh masa pertama. Sebaik bersambung babak kedua, Saravanan menyumbat gol kedua untuk Selangor 2 melalui di depan 2-0. Tersentak dengan itu, skuad bawah 19 negara melakukan beberapa pertukaran namun mereka terus dihukum dengan gol ketiga minit ke-68 menerusi tandukan Nazrin Muhammad Nasir. Amir Mair menutup tirai perlawanan persahabatan dengan jaringan cantik minit ke-82. Selangor 2-4, skuad bawah 19 negara 0. Baiklah saudara, berita tengah hari edisi 20 Ogos 2020 berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Tingkatkan kesepakatan dan kecemerlangan ummah Rabbani negara harmoni. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam ma'al hijrah.